Salam sejahtera, selamat malam tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian. Saya ingin membuat satu pengesahan. Disahkan warisan menang. GRS kalah. Ini saya sahkan, warisan menang, GRS kalah. Ini 100% saya jamin benar dan tepat. Okey. Pada PRU Sabah 2025 kali ke-17 ini, warisan sebenarnya menang. Warisan menang mengalahkan GRS dengan 3 kerusi. GRS sebenarnya kalah 3 kerusi. PGRS sebenarnya kalah 3 kerusi dibanding warisan. Warisan sebenarnya menang. Majoriti sebenarnya yang diperolehi, yang menang adalah warisan. Bagaimana boleh jadi? Yaitu dengan cara, kalau lawan dengan ikut satu parti sahaja, PGRS hanya dapat 22 saja. 22 kerusi saja. 22 kerusi. Ini, tapi sebelum itu saya ingin kongsikan manfaat bagi kawan-kawan yang memerlukan. Ini daripada For Life Research, satu syarikat saintis, produk saintis, nama dia Transfer Factor. Ini bukan ubat. Bagi anda yang ingin berikhtiar, yang sedang berikhtiar untuk kencing manis, darah tinggi, buasir, kolesterol, buah pinggang, mata, telinga, hati, paru-paru, kanser, sakit laki, sakit perempuan, apa sajalah. Pendek cerita, apa saja penyakit di dunia ini memerlukan imun badan yang kuat. Ini bukan ubat, ini transfer factor. Nama saintis dia transfer factor. Boleh meningkatkan imun badan sehingga 437% kekuatan imun badan. Okey, ada hologram halal diterima oleh KKM. Don't worry, diterima oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Diterima, sudah termasuk di dalam list yang diterima. Ada nombor telefon ini, anda hubungi melalui WhatsApp. Jangan telefon. Kasih WhatsApp, dia jawab. Kalau kamu telefon, dia tidak sambut. Sebab orang telefon ni kadang-kadang banyak scammer. Tanya ini, tanya itu, yang tiada kena mengena dengan transfer factor. Jadi dia hanya jawab WhatsApp. Ini nombor telefon dia, transfer factor. Okey. Manakala warisan dapat 25 kerusi, jadi PGRS sebenarnya tidak boleh tembirang. Sebenarnya PGRS tidak boleh tembirang. Sebab PGRS hanya dapat 22 saja. Yang kasih cukup pergi 29 itu PBS. Okey, jadi kalau betul-betul bertanding, berlawan, tengok siapa betul-betul champion, siapa betul-betul hebat, siapa betul-betul kuat, siapa betul-betul dapat mandat. Kalau ikut satu parti saja, lawan parti dan bukan lawan gabungan, memang teruk kalah GRS. Dia kalah 3 kerusi kepada warisan. Warisan dia main solo. Kalau solo lawan solo, memang PGRS tiada kaki. PGRS kalah kalau main solo. Haji G tumbang kalah kalau main solo. Jadi sepatutnya Haji G, PGRS tidak boleh cakap dialah yang paling hebat, enggak. Sebab dia hanya diselamatkan oleh PBS saja. Oleh PBS saja. Okey? Nah, puas hati kamu. Sebab pada orang cakap tadi sama saya, sebenarnya siapa yang menang? Saya bilang GRS yang menang. Tidak, dia bilang ini warisan yang menang. Bahayalah, okeylah. Kalau begitu, saya ikutlah apa yang kau cakap. Memang betul lah. Kalau main solo-solo, memang warisan menang. Warisan memang menang kalau main solo-solo. Tapi kalau main dalam gabungan, kalau main gabungan memang mendadalah, warisan tidak menang lah. Warisan kalah 4 kerusi kalau main gabungan. Tapi kalau main solo-solo, saya sahkan warisan menang. Okey. So, bagi penyokong-penyokong warisan, bergembiralah kamu. Sebab sebenarnya memang warisan paling kuat di Sabah. Parti single parti solo paling kuat di Sabah bukan PGRS, bukan PBS,
bukan apa lagi ya, bukan staka, bukan. Tapi yang paling kuat di Sabah, Pati single, Pati solo adalah warisan. Tiada siapa boleh menyangkal kenyataan ini, bahwa memang di Sabah yang paling kuat adalah Parti Warisan. Ramai orang jangka warisan hanya menang di sebelah-sebelah Lahad Datuk, Sempurna, Tawau dan sebagainya. Silap kamu. Warisan banyak menang di bandar juga, banyak menang di bandar. Di sekitar Bandar KK, warisan banyak menang. Di kawasan banyak orang Cina pula itu. Okey. Jadi memang hebat. Warisan memang menang. Okey, tinggalkan komen anda. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Tahniah diucapkan kepada warisan yang menang. Terbaik. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian. Apa kabar tuan-tuan dan puan? Siapa calon timbalan ketua menteri yang sepatutnya? Menurut ramalan akan ada 2 timbalan ketua menteri. Ketua menteri 1, timbalan ketua menteri 1 dan timbalan ketua menteri 2. Menurut ramalan akan ada 2 timbalan ketua menteri, yaitu timbalan ketua menteri 1 dan timbalan ketua menteri 2. Saya pikir yang boleh menawar, buat tawar-menawar kepada JRS ini adalah 2 pihak, daripada PBS dan juga daripada APCO. Kedua-dua ini mempunyai sebab kenapa mereka mau untuk jadi timbalan ketua menteri. Jadi kemungkinan besar di dalam APCO akan ada seorang yang akan dilantik sebagai timbalan ketua menteri, dan seorang lagi kemungkinan sebagai pembantu menteri atau timbalan menteri. Okey, jadi tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, pada masa yang sama PBS juga pasti akan melobi untuk mendapatkan jawatan timbalan ketua menteri ini. Dan pastinya yang akan menjadi perhatian ramai adalah pengerusi atau presiden PBS sendirilah. Presiden PBS sendiri, sama ada beliau boleh atau tidak. Dan kemudian mungkin orang-orang yang memang sudah lama kecimpung di dalam arena politik, yang sudah pernah ada pengalaman menjawat jawatan menteri dan sebagainya, akan menjadi menteri di kabinet. Okey. Jadi kemungkinan itulah yang berlaku. Tetapi pada pendapat anda, siapa yang akan menjadi timbalan ketua menteri, ataupun siapa yang sepatutnya kamu rasa yang paling layak untuk menjadi timbalan ketua menteri? Pada pendapat anda, siapa yang menjadi timbalan ketua menteri? Adakah kita akan melihat seorang wanita bakal akan menjadi timbalan ketua menteri buat pertama kalinya? Contohnya mungkin Julita kah dari PBS pun boleh juga, atau siapa sajalah, siapa-siapa yang layak, boleh, berkemampuan, ada kredibiliti, ada kompetensi untuk menjadi timbalan ketua menteri. Tinggalkan komen anda, siapa pendapat anda untuk layak menjadi timbalan ketua menteri Sabah yang baru. Kita jumpa lagi, bye-bye. Okey, selamat petang tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Saya berada di rumah belakang rumah. Petang ini kita menikmati udara yang cukup nyaman, cukup cantik, cukup hebat, cukup menikmati keindahan ciptaan Tuhan. Saya bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan kepada kehidupan saya selama ini. Okey, nah ada soalan saya. Bagaimana kalau Shafiq Apdal menjadi timbalan ketua menteri Sabah? Apa pendapat tuan-tuan dan puan-puan kalau Shafiq Apdal jadi timbalan ketua menteri Sabah? Okey, ada beberapa syarat untuk dia boleh jadi timbalan ketua menteri Sabah. Pertama syarat dia ialah dia mestilah bersetuju untuk bekerja sama dengan JRS, dan seterusnya dia bersetuju untuk berada di bawah pemerintahan JRS
Hajiji. Dan syarat yang kedua untuk Syafiq Apdal menjadi timbalan Ketua Menteri Sabah ialah dia mestilah dapat meyakinkan pemimpin-pemimpin dia punya calon-calon yang menang di dalam warisan bahawa mereka layak atau perlu boleh menjadi calon, menjadi kerajaan, ya, bergabung dengan kerajaan. Masalahnya ialah saya fikir akar umbi ramai yang tidak akan berminat dengan cadangan kalau Syafiq Apdal jadi timbalan Ketua Menteri. Sebab akar umbi pasti mau melihat Syafiq Apdal bukan jadi timbalan Ketua Menteri, tapi Syafiq Apdal menjadi Ketua Menteri Sabah. Okey. Dan lagi satu, kalaupun Syafiq Apdal bergabung dengan JRS, PBS tidak akan begitu mudah untuk melepaskan jawatan timbalan Ketua Menteri ini. Nah, sebab sekarang PBS menang 7. Ya, PBS menang 7. Maknanya PBS ada peluang untuk mendapatkan apa saja yang mereka minta tawar-menawar dengan JRS. Sebab JRS mau tidak mau terpaksalah untuk jaga sebaik mungkin PBS ini. Sebab kalau mereka tidak jaga ini PBS dan tiba-tiba PBS menarik sokongan, memang lingkup habis JRS. Okey? So tinggalkan komen anda, adakah anda setuju kalau timbalan Ketua Menteri itu jawatan dia diserahkan kepada Syafiq Apdal? Dan bolehkah kamu rasa ada chemistry yang baik, ada satu kerjasama yang baik, persefahaman yang baik di antara Syafiq Apdal dan juga Hajiji? Bolehkah mereka menjadi sekutu yang baik? Bolehkah mereka bekerja sama membangun negeri Sabah dengan baik? Tinggalkan komen, kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Okey. Ini adalah situasi di mana Hajiji tumbang. Hajiji tumbang dan kerajaan baru ditubuhkan. Parti Warisan jika bergabung dengan APKO, Parti Warisan 25 kerusi, APKO 3 kerusi, dan bergabung dengan Bebas 5 kerusi, dan bergabung dengan STAR 2 kerusi, dan bergabung dengan KDM 1 kerusi. Itu sudah mendapat 36 kerusi. Sekiranya di dalam gabungan GRS itu, contohnya dari PBS, kalau PBS mengambil keputusan untuk keluar daripada GRS, maka akan terbentuklah satu kerajaan baru disebut Kerajaan Lokal Sabahan, Sabah Only. Akhirnya berjaya juga dibentuk Sabah Local Only, di mana Warisan bergabung dengan APKO, bergabung dengan Bebas, bergabung dengan STAR, bergabung dengan KDM, bergabung dengan PBS. Itu akhirnya menjadi betul-betul parti lokal. Tidak ada langsung kaitan dengan Malaya, tidak ada sejarah parti itu dari Malaya, tidak ada langsung sejarah pernah dikuasai oleh Malaya. Jadi akhirnya Warisan membentuk kerajaan bersama dengan APKO, bersama dengan Bebas, bersama dengan Parti Solidariti Tanah Air STAR, bersama dengan Parti Demokratik Malaysia, Kesejahteraan Demokratik Malaysia, dan dengan PBS. Kalau PBS mengambil keputusan mengumumkan keluar daripada JRS, maka terbentuklah betul-betul Local Sabah Government. Kalau ini berlaku, Hajiji memang tumbang. Hajiji memang tumbang dan terpaksa letak jawatan
sebagai Ketua Menteri Sabah. Kalau ini berlaku, saya ingin ucapkan tahniah kepada parti ini yang boleh membentuk. Tapi sekarang kita fokus kepada apa yang sudah berlaku. Kita ucap tahniah kepada Datuk Seri Panglima Haji G. Muhammad Noor yang berjaya mengungguli dan berjaya menjadi Ketua Menteri Sabah, sudah mengangkat sumpah pada jam 3 pagi tadi. Tahniah diucapkan. Semoga semua berjalan lancar. Semoga semua manifesto tidak hanya tipu-tipu saja. Semoga semua manifesto itu bukan hanya manifesto tipu-tipu drama politik. Kita tengok rakyat akan membuat penilaian. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Ini satu fenomena ataupun satu episod. Ini satu episod yang cukup luar biasa. Apa yang bakal terjadi kepada kerajaan GRS sekarang, pimpinan Haji G yang tidak stabil. Dalam episod kali ini risiko yang bakal berlaku, yaitu kerajaan tumbang. Kerajaan tumbang dalam 6 bulan atau 12 bulan. Ini senario paling gelap di dalam GRS. Ini semua orang pasti terkejut. Ini senario yang orang betul-betul tidak mau terjadi. Ini senario yang menyusahkan banyak manusia, terutamanya rakyat. Ini senario yang tiada orang mau. Tapi semua orang tahu ia tetap boleh berlaku. Ini betul-betul tetap ada risiko boleh berlaku. Satu parti kecil, satu saja parti kecil, tak payah banyak. Hanya satu parti kecil keluar daripada GRS, jatuh domino. Maksudnya setiap ada efek dia, berjangkit. Kemudian bila sudah satu parti kecil lari bebas, pasti akan ikut. Dia ada efek. Kemudian bila bebas ikut, pembangkang akan cepat bentuk kerajaan baru. Dia akan cepat-cepat call parti yang keluar ini. Kemudian dia akan buat rundingan kepada mereka, termasuk bebas, buat kerajaan baru, kerajaan lama tumbang. Jadi pada ketika itu Haji G akan hilang majoriti dan pastinya hilang kuasa. Jadi ini sudah banyak kali berlaku. Sabah sudah ada sejarah begini. Beberapa kali sejarah berlaku begini. Jadi ini bukan suatu yang mustahil, bukan suatu yang luar biasa, dan pasti boleh berlaku. Kerajaan jatuh ini bukan satu yang luar biasa. Majoriti kecil sangat-sangat berisiko untuk terjadi ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, mau tidak mau kita kena bersedia di dalam hati kita, dalam semangat kita, dalam fikiran kita untuk melihat bahawa kerajaan ini mungkin boleh tumbang anytime. Anytime, dalam masa 6 bulan kah, 12 bulan kah, even 3 bulan, 2 bulan pun, anytime. Even dalam masa 1 minggu pun, kalau betul-betul tidak ada rundingan yang dapat dibuat dengan baik, ada pihak yang kecil hati, memang akan berpecah. Kalau tiba-tiba ada calon bebas ke, ada parti yang tidak puas hati dengan pembahagian jawatan dan sebagainya, memang musnah segala-gala. Okey, tinggalkan komen. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Kali ini saya mau backup pengundi. Selalu orang cakap pengundi ini yang penyebab ini begitu begini. Pengundi yang buat salah sebab telah mengundi yang salah. Orang yang salah. Hari ini saya mau backup. Tuan-tuan dan puan-puan, tidak adil untuk pengundi disalahkan. Yang paling bersalah ialah orang-orang yang mau jadi YB ini. Kamu tu yang salah. Siapa suruh kamu pergi tamak haluba betul sampai bertanding sampai 13-14 penjuru? Kalau kamu betul-betul sesatu hati, kalau anda
bakal YB ini betul-betul satu hati. Kalau betul-betul kamu mau berjuang, sepatutnya kamu dapat bekerja sama, mencari satu penyelesaian, pendekatan, dapat berbincang dengan baik dengan parti yang lain. Sampai hanya ada yang disebut sebagai 1 lawan 1. Atau at least 3 lawan 3, at least 3 penjuru, ataupun 4 penjuru cukup. Ini semua kamu mau bertanding. Parti ini mau tanding, parti itu mau tanding, parti ini. Lepas itu semua kamu punya perjuangan pun sama. Sama, perjuangannya sama. Mana ada berlainan? Semua perjuangan sama. Bilang Sabahan punya Sabahan, hak Sabah. Semua sama. Jadi mana satu yang mau diundi? Of course lah, kami sebagai pengundi kami akan undi seperti yang kami percaya. Las semua berpecah-pecah undi. Coba kalau kamu, bos-bos parti politik ini, pengerusi, presiden parti politik ini, dapat betul-betul pikir, bekerja sama dengan presiden parti yang lain. Kamu betul-betul bersama, bersatu. Kamu ahli politik, boleh pikir. Tiada yang mustahil di dalam ahli politik. Kalau ahli politik dapat bekerja sama, bersatu, berpikir, okay, now, kita tidak perlu antar kita punya parti. Kita setuju. Di sini kamu punya parti. Di sini kami punya parti. Kan bagus begitu. Ada 73 kursi di seluruh Sabah ini. Kalau berbagi, katakanlah ada 4 parti yang memang lokal berbagi. Kamu bagilah baik-baik. Baik-baik berbagi. Jadi kalau ada 4 parti, 1 parti dia boleh dapat dalam 10 kursi. Lebih kurang atau 7 kursi. Kalau bergabung, 7 kursi pula. Dalam 20 kursi. Katakanlah 15 kursi lah setiap parti. Pun okey sudah Pak. Daripada sekarang kosong-kosong. Kami hanya undi kepada keadaan yang berlaku itulah. Kalau di tempat itu ada 10 penjuru, janganlah kau harap kami undi kau semua. Memang pasti akan berpecah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini kamu bagi tahu kepada kamu punya presiden parti. Jangan kasih marah pengundi semata-mata. Kamu marah pengundi saja. Balik-balik pengundi punya masalah. Balik-balik kamu tuduh pengundi yang punya masalah sebab kami pilih itu ini. Masalah dia kamu tidak pernah pikir pun ini masalah berpunca daripada kamu. Kamu yang pergi hantar banyak-banyak calon, itu masalah dia. Coba kalau kamu bekerja sama, semua calon bekerja sama, semua parti bekerja sama. Okey, kita setuju bahawa kita akan berbagi-bagi. Nah, itu bagus. Ini masalah dia semua ahli politik memang pikiran dia mau jadi YB. Tiada satu pun yang betul-betul mau pertahankan hak. Yang sungguh-sungguh itu saja dia punya. Kalau betul-betul ada parti yang mau mempertahankan hak atau mau menjalankan hak dia untuk dapat itu hak daripada ini untuk jadikan Sabah, selamatkan Sabah daripada apa, selamat pun apa sajalah. Kalau betul-betul ada itu di fikiran, kamu pasti tidak tamak. Pasti betul-betul dapat bekerja sama dengan parti yang lain. Tinggalkan komen Anda bagi penonton-penonton semua. Jika Anda setuju apa yang saya sebut ini, Anda viralkan video ini supaya 5 tahun yang akan datang, kita di Sabah jangan lagi berlaku apa yang berlaku pada bila-bila masalah. Yang sekarang ini berlaku, ramai orang tidak puas hati. Okey? Jadi saya tidak salahkan kepada pengundi. Yang salah, yang bermula salahnya ini adalah kerana semua ahli politik ini mau bertanding. Semua parti politik mau bertanding. Tiada kerjasama. Coba kalau betul-betul bekerja sama. Biarlah banyak parti. Biar banyak parti, tapi kalau setiap parti ini dapat bekerja sama, di tempat ini kamu, di tempat ini kami. Dan jangan bergaduh-gaduh. Bertimbang rasa dan tetap setuju. Itu baru kau tengok. Barulah kuat. Nah, setuju atau tidak, terpulang kepada Anda. Tinggalkan komen. Bye-bye.